Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqal azim. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yad'u fi du'ai Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berusaha SM Ismail, ya Sajen Cik Mat, tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslim sekalian Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba', alhamdulillah, kita telah pun menyempurnakan hajat sahabat kita Encik Syafi'i yang akan isterinya akan mengerjakan umrah tak berapa lama lagi insya-Allah. Jadi kita doakan perjalanannya itu selamat dari mula ke akhirnya dan dikurniakan umrah yang mabrur serta dilipat gandakan pahala amal ibadahnya insya-Allah dan dilindungi daripada apa-apa mara bahaya ya, dan itu juga termasuklah wabak COVID-19 walaupun dikatakan di sana di Masjidil Haram dan Masjid Nabi kini saf tidak lagi dijarakkan, maknanya boleh rapat-rapat tetapi masih ada lagi peraturan-peraturan tertentu yang perlu dipatuhi. Maka mudah-mudahan semuanya ini tidaklah membebankan, malah memudahkan ya jemaah umrah sesiapa saja yang mengerjakan ibadah umrah untuk mengerjakan ibadah tersebut dalam keadaan yang baik dan selesai dari mula sehingga ke akhir insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat Allah, sebenarnya yang tadi disebutkan tadi ya, kita akan kembali menyambung pengajian kitab Safinatun Najah yang disusun oleh Al-Syekh Al-Alim Al-Fadhil Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah. Jadi pada kali ini kita akan sambung dengan fasal yang keempat, fasal yang berikutnya ya, tajuk diberi oleh sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Tuan Haji Al-Yasa' bin Barhan hafizallahu taala. Tajuknya ialah tanda balik. Walaupun benda ni kita semua tahu dah ya, sebenarnya ulangan, tetapi untuk memberi kefahaman ataupun menambahkan kefahaman yang lebih baik pada diri kita dan berkenaan dengan perkara-perkara fardu ain ini, maka diulang dibincangkan semula tajuk-tajuk seperti ini. Jadi tanda balik faslun alamatul bulughi thalath. Tanda-tanda balik itu, balik ni maknanya sampai ya, wa balagha ashuddahu dalam Quran disebut, dan sampai umurnya atau sampai kematangannya, itu dia kata balik. Maksudnya tubuh badan kita itu sudah matang ya, sudah matang maksudnya tubuh badan kita itu sudah sempurna sebagai seorang manusia yang normal, seorang manusia biasa. Jadi tanda-tanda sampai umur ini, kata penyusun kitab ini, ada 3 ya. Yang pertama sekali, tamamu 15 sanatan fi dzakari wal untha.
sempurna 15 tahun, yakni tahun Qamariyah, pada lelaki dan perempuan. Jadi 15 tahun Qamariyah ni. 15 tahun Qamariyah ni tahun kita ni lah, 1443 Hijriah ni tahun Qamariyah. Kalau tuan-tuan kira, tuan-tuan kira tahun ni 1443 Hijriah. Tahun bilakah kita dilahirkan mengikut tahun Hijriah? Ni pun kita kena tahu. Tahun Masihi memang ada dalam IC kita, memang kita ada dah. Mula-mula 6 angka pertama itulah tarikh lahir kita. Itu memang kita tahu. Tapi bagaimana tarikh Hijriah ataupun tarikh tahun Qamariyah? Jadi kita kena tahu juga. Jadi macam mana nak cari? Kenalah ditukar tarikh lahir kita tu kepada tahun Hijriyah. Jadi ada aplikasinya, ada caranya. Kalau kita pergi ke carian Google, carilah, tulis itu pentukar tarikh Masihi ke tarikh Hijriyah. Dia akan bagi. Kita klik situ, nanti masukkan tarikh lahir kita. 14 April 1973. Dia akan tukar automatik. Macam saya dah buat. Tarikh lahir saya mengikut tarikh Hijriah ialah 10 Rabiul Awal 1393 Hijriah. Bermakna tahun sekarang ni, tahun ini 1443 Hijriah ni, usia saya 50 tahun. Macam saya sebutlah pada SM Semaim belum ni, kan, saya kata umur saya 50 tahun dah. Mana Ustaz lahir 73 ni baru 2022, belum lagi 50. Saya kata itu tahun Masihi. Tahun Hijriah memang umur dah 50. Lepas satu uban di janggut, selai timbul. Lepas dah 50 dah separuh abad lah. Kan? Jadi tarikh Hijriah kita tu, tahun Qamariyah kita berapa? Jadi kata pengarang kitab ni, kalau seseorang itu tahun Qamariyah, umur tahun Qamariyahnya 15 tahun, bagi lelaki dan perempuan, maka dia sudah cukup umur. Sudah cukup umur, sudah akil baligh. Mandatory. Itu kalau bahasa sekarang, mandatory. Tak dapat tidak, memang itulah waktu dan saat dia. Walaupun tidak ada perkara kedua dan ketiga pada lelaki dan perempuan tu. Apa perkara kedua dan ketiga? Yang ini disambung oleh penyusun kitab ini. Wal ihtilamu fi dzakari wal untha litis'i sinin. Keluar air mani bagi lelaki dan perempuan, pada lelaki dan perempuan bagi yang berumur 9 tahun, yakni tahun Qamariyah. Ni dia. Kalau ada tanda ni lebih awal lah. Kalau tak ada 15 tahun, cukup 15 tahun, maka sudah kira akil baligh. Kan? Jadi tanda yang kedua disebut oleh penyusun kitab ni wal ihtilam. Wal ihtilam ni mimpi. Asalnya mimpi. Ihtalama yahtalimu ihtilam. Mimpi. Tapi bukan mimpi kena kejar beruk. Bukan mimpi kena kejar rimau. Bukan mimpi kena kejar ular. Ni orang perempuan tu lah, tak ada ke lain lah. Belum kahwin mimpi kena kejar ular. Kata tukang takbir mimpi, orang yang mimpi kena kejar ular, kalau perempuan tak lama lagi dia nak kahwin. Tu kata tukang takbir mimpi. Kata tukang takbir mimpi. Betul tak betul, wallahualam lah Cik Mat. Tunggu je lah. Kok betul, kok sungguh ada orang Minang, lepas tu betul lah. Kalau tak ada, kan, sampai 10 orang Minang tak masuk, tak terima, mandi bunga lah jawab. Itu mimpi biasa. Ni mimpi, ihtilam di sini mimpi yang menerbitkan air mani. Maknanya dia mimpi tu mimpi basah. Maknanya mimpi dia tu mimpi dengan izin, mimpi bersetubuh. Itu dia, lelaki dan perempuan. Maknanya benda ini boleh berlaku kepada perempuan juga. Bukan lelaki saja, perempuan pun boleh berlaku. Seawal usia 9 tahun. Okay, kenapa dia masukkan usia 9 tahun? Sebab
Di tanah Arab inilah usia yang matang dari segi fizikal. Orang Arab ni dia segi fizikal dia cepat matang, dan segi fizikal dia lebih kuat daripada kita. Kan? Kambing sekor tu dia boleh sembelih dia seorang ni. Nabi SAW pernah dilihat oleh para sahabat menyembelih kambing sekor. Kambing sekor tu Nabi sendiri seorang sembelih, tak payah ada orang bantu. Ya. Para sahabat ceritakan bagaimana Nabi SAW menyembelih seekor kambing seorang. Tak ada minta tolong dengan sahabat-sahabat, tak ada. Itu orang Arab. Ya. Sebab itu makannya pun kuat. Ya, makan pun kuat orang Arab ni. Nasi Arab tu, ya, kalau kita pergi mengerjakan umrah, kita pergi ke Safwah Tower. Safwah Tower ni menara yang besar dekat Masjid Haram tu lah. Di situ ada restoran yang menjual nasi Arab. Dia buat nasi Arab tu, dia buat satu bekas seumpama sebesar Tupperware besar ni. Nasi Arab tu penuh tu. Macam Tupperware, kami punya Tupperware tu lah, bawa makanan-makanan tu besar. Tupperware tu. Nasi Arab banyak tu. Kalau kita berapa orang makan agak macam 4 orang kan. Orang Arab seorang. Terkejut kita kata, ni dia betul ni, kata. Ni betul ni makan tu seorang. Jadi kita dah order 4. Mau tak mau kena bawa balik 3. Satu tu bagi 4. Lagi 3 bawa balik. Bawa balik bagilah dekat orang dekat hotel penginapan. Kan, sedekah siapa-siapa yang nak. Ada tanah nasi Arab. Kenapa? Kami ada beli lebih ni, beli 4. Tapi penuh je. Kami tak larang nak habiskan 3 ni. Satu dah habis dah dekat dekat mata'am tadi. Tinggal yang 3 ni. Bagi sedekah. Tu orang Arab. Makannya kuat. Sebab kederat dia pun memang kuat. Kalau lembu tu, lembu kita bila korban sembelih, sampai berapa orang pegang? 4, 5 orang nak tumbangkan, betul 6, 7 orang. Orang Arab tak payah, 2 orang pun cukup. Penyembelih seorang, 2 orang tukang tumbang dah. Itu kederat orang Arab. Sebab itu umur matangnya lebih awal berbanding orang Melayu. Orang Melayu ni 12. Biasanya 12 ke atas, 12 tahun dan ke atas. Orang Arab ni 9 tahun. Sayyidatuna Aisyah, orang Arab lebih kurang macam kita 60 lebih. Sebab Nabi pun dah beritahu dah orang, inna a'mara ummati baina 60 wa 70. Sesungguhnya umur umatku antara 60 hingga 70 tahun. Walaupun ada yang lebih daripada itu, tapi biasanya 60 70 biasanya. Tu. Sama ada orang Arab ataupun orang Ajam. Orang Ajam ni orang bukan bahasa Arab lah, Melayu ke India, Cina. Yang orang Arab tu orang Arab lah. Tapi umur matang dia cepat, 9 tahun. Sebab itu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW, Sayyidatuna Siti Aisyah, dia tinggal bersama Nabi pada usia 9 tahun. Kahwin dengan Nabi umur 6 tahun. Nikah gantung. Nikah gantung ni maknanya tak duduk dengan Nabi lah, duduk bersama dengan mak pak lagi lah. Bila 9 tahun dia, barulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membenarkan Aisyah serumah dengan Nabi SAW. Itu asal nikah gantung tu. Kita nikah gantung cara lain. Mereka Nabi buat nikah gantung cara lain, tak sama. Kita ni buat nikah gantung macam mana? Kalau belum bersanding, jangan serumah, nanti tak berseri pengantin. Itu orang Melayu kita. Orang Arab tak. Nabi SAW tak. Sebab Siti Aisyah tu belum matang umur dia. 9 tahun dah matang, barulah duduk serumah dengan Nabi SAW. So itulah dinyatakan bahawasanya di rumah Sayyidatuna Aisyah masih bermain anak patung. Masih main anak patung ni. Dan Nabi tak larang pun. Jadi kalau ada dengar-dengar, mana pula Nabi Siti Aisyah 9 tahun kahwin dengan Nabi. Bukan 9 tahun tu, belas-belas tahun, 19 tahun tu. Budak umur 9 tahun main patung mainan lagi lah. Kalau ada pun dia main beruang besar tu.
Ni patung mainan kecil-kecil macam babi doll tu Siti Aisyah main lagi tu. Dan Siti Aisyah pun dia budak, dia tak reti lagi masak ni, tak reti. Lepas tu satu ketika Nabi SAW disediakan sarapan pagi oleh Sayyidatuna Aisyah balik daripada masjid. Siti Aisyah dah prepare lah sarapan pagi. Dia Siti Aisyah ni nak suapkan Nabi. Yalah, isteri dia manja dengan suami. Suap Nabi. Siti Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, sedap tak makan saya masak?" Rasulullah tahu, tapi Rasulullah tak nak kecilkan hati Siti Aisyah. Nabi kata, "Alhamdulillah." Nabi suap pula pada Siti Aisyah. Macam sedap tak? Baru Siti Aisyah tahu masakan itu tak cukup garam, tak cukup rempah, tak cukup rencah. Kan? Jadi nak menunjukkan Siti Aisyah tu usia dia belum matang untuk jadi seorang wanita, tapi dah matang sebagai seorang manusia. Dia kata dah akil balik lah. Itu cerita dia. Jadi benda ni boleh berlaku. Mimpi bagi lelaki dan bagi perempuan boleh berlaku. Jangan kata tak ada. Sebab pengarang kitab dah sebut. Lelaki tu memang standard lah. Itu cara dia pun. Kan? Tapi perempuan sebab ada yang tak percaya. Mana ustaz perempuan mimpi? Tak adalah, saya tahu perempuan datang headnya. Tak. Pengarang kitab ni sebut. Mana perempuan pun boleh mengalami mimpi. Kalau dia dah mengalami mimpi bersetubuh ni, keluar air mani dia, walaupun dia belum keluar darah haid, maka dia sudah akil baligh. Kemudian baru datang perkara ketiga. Apa dia? Wal haidu fil untha li 9 sinin. Keluar darah haid pada perempuan bagi yang berumur 9 tahun Qamariyah. Ini dia. Mana kata tuan-tuan, perempuan, kalau tak mimpi keluar darah haid dulu, bagi perempuan, maka itu pun dikira tanda akil baligh. Jadi bagi perempuan tanda akil balighnya ada dua. Satu, keluar air mani, atau datang darah haid. Mana yang dulu? Kalau dah keluar air mani dulu, dah akil baligh. Kalau keluar haid dulu, dah akil baligh. Bagi lelaki, hanya keluar air mani sahaja. Itu tanda akil baligh bagi lelaki. Seawalnya 9 tahun, selewat-lewatnya 15 tahun bagi lelaki perempuan. Itu dia. Jadi itu dia tanda akil baligh bagi manusia. Jadi kita dah bincangkan sedikit secara ringkas tadi. Jadi insya-Allah pada kuliah kita akan datang, kita akan sambung dengan berkaitan dengan taharah, iaitu bersuci. Kita akan mula bab taharah. Bab bersuci ni penting. Nampak remeh, nampak tak besar isunya, tapi penting sebab ia fardu ain. Kita akan bincang pada kuliah yang akan datang. Jadi insya-Allah pada hari Rabu lusa ni, insya-Allah kita akan sambung, kita akan teruskan kuliah, iaitu kitab hadis matan arba'in. Sambungan daripada yang 4. Kalau ikutkan gilirannya malam ni, oleh kerana kita ada hajat, maka setiap kali kita permintaan itu jatuh pada hari adanya kuliah, maka selepas baca Yasin kita akan sambung dengan pengajian kitab Safinatul Najah. Kalau kata misalnya tak ada kitab yang lain-lain, ikut dia punya giliran lah. Macam tu. Sebab kitab Najah ni dia ringkas je. Penerangannya ringkas, saya tak terlalu panjang. Jadi boleh dimasukkan sekali. Kalau kitab yang 3 lain tu dia panjang. Kalau masukkan pun nak habis 9.30 tak habis. Jadi susah juga bagi kita untuk menunggu waktu solat Isya. Jadi itulah dia sedikit apa kita boleh kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan menjadi panduan pada kita untuk mengharungi kehidupan di dunia sementara ni. Mudah-mudahan kehidupan kita akan baik di dunia sampai ke akhirat. Dan sekiranya ada apa-apa yang disampaikan mungkin tak berapa lengkap, tak berapa sempurna, ada kekurangan, kelemahan, jadi saya mohon maaf dari Nabi SAW, dari Allah SWT, dari Nabi SAW, dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Qul qala za tafazim li wa lakum. Kita tangguhkan pula kita ni dengan tasbih al-kafarah dan suratul asr.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم جميع هذا جبرهما تفهم بديدة معصومة اللهم إنا بك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بادئ شملهم وفارق جمعهم وشتت كما توزع زكتهم وسلمين كلابي يا قهار يا جبار يا متكلم يا الله يا الله يا الله والله ينزل الكتاب ويمجى السماء ويزم الأحزاب يهزمه وصلنا عليهم بفضل بيسوس يا أرحم الراحمين ربنا زين موزنا وفما أكرمك ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك من إليك المصير ربنا تقبل منا دعاءنا ومسنا ولمنا ولقاءنا وعملنا في هذه الليلة المباركة من شر الأبرار إنك السميع العليم وتعالى يوم الليلة الرحيم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان دعونا فيها أسماء فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا منكم تقبل كلام بالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته